InsyaAllah kita mulakan pengajian pagi ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil rizam sya'ulahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazi ya'maluna shalihan anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan tuan-tuan imam, terus juga saya muliakan Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat dan ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini, insya-Allah kita sambung kuliah kitab ulasan berkenaan dengan kata-kata hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syarah Hikam. Mudah-mudahan pengajian pada pagi ini insya-Allah sebanyak dapat menambahkan ilmu kita berkenaan dengan kesufian ataupun tasawuf. Baik. Jadi pada pagi ini kita sambung di muka surat apa tu? 345 insya-Allah. Orang awam maupun orang yang khusus. Macam tu. Baik. Insya-Allah. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidar amin. Kata musannif, orang awam maupun orang khusus memohon perlindungan dan penutupan daripada Allah. Ini berdasarkan pada apa yang dikata di atas tu lah. Dalam kata-kata Ibn Athaillah atas tu, dia kata as-sitru ala qismaini, sitrun anil ma'siyat wa sitrun biha. Sitrun ala qismaini, tutupan itu ada dua jenis. Pertama, sitrun anil ma'siyat, tutupan daripada maksiat, tutupan daripada maksiat. Yang kedua, sitrun fiha, tutupan dalamnya maksiat. Pertama, tutupan daripada maksiat, sitrun alal maksiat. Dan yang kedua, sitrun fiha, tutupan di dalamnya maksiat. Baik. Fal amma yatlubuna minallahi ta'ala sitrun fiha, maka orang yang awam menuntut daripada Allah Ta'ala tutupan dalamnya maksiat. Adapun orang awam memohon supaya Allah Ta'ala menutupnya dalam maksiat. Kenapa? Khasyata sukuti martabihim indal khalqi,
Kerana bimbang jatuh martabatnya daripada mata manusia. Bimbang jatuh martabatnya, kedudukannya daripada segi mata manusia. Itu tutupan yang biasa orang awam carilah. Minta supaya orang awam jangan jatuh pandangannya pada dia lah. Kalau boleh orang awam ni anggap dia ni sentiasa orang yang hebat, orang yang bagus kan, orang yang baik dan sebagainya. Itu kebiasaan, kehendak daripada orang awam. Apakah beza pula orang awam dengan orang khas ataupun orang pilihan Allah? Wal khassatu yatlubuna min Allah sitrun anha khasyata sukutihim inda nazri malikal haqqi. Sedangkan orang yang pilihan memohon supaya Allah Ta'ala menutup mereka daripada melakukan maksiat. Ini orang pilihan pula, orang-orang yang pilih oleh Allah Ta'ala. Yatlubuna min Allah, menuntut daripada Allah Ta'ala. Sitrun anha, tutupan daripadanya melakukan maksiat. Kenapa? Khasyata sukutihim, kerana takut dia jatuh dia daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut jatuh pandangan Allah Ta'ala pada dia lah. Macam tu. Itu bezanya lah. Orang yang awam dan orang yang khusus, orang-orang yang soleh ataupun para nabi dan juga para rasul. Man akramaka innama akraka fiha jamilu sitrih. Man akramaka, kalau ada orang yang memuliakan anda, sebenarnya dia muliakan baiknya penutupan Allah Ta'ala pada diri kita. Kalau ada orang memuliakan kita, sebenarnya dia memuliakan baiknya penutupan Allah Ta'ala pada diri kita. Seandainya orang mengetahui kelakuan buruk yang ada yang kita sembunyikan, sudah tentu dia tidak memuliakan diri kita. Nampak tak? Kalau seandainya Allah Ta'ala membukalah kaiban-kaiban kita ni daripada sisi pandangan manusia, sudah tentu tidak ada siapa pun nak pandang kita. Tak ada siapa pun. Semua akan memandang kita ni lekeh, orang yang jantan, orang yang tidak ada kedudukan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Falhamdu liman sataraka, laisal hamdu liman akramaka wa syaraka. Oleh itu, pujian adalah hak zat yang menutupi anda, dan bukan hak orang yang memuliakan dan berterima kasih kepada anda. Jadi pujian yang sebenarnya lah, pujian maknanya sanjungan yang sebenarnya adalah yang paling baik, iaitulah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menutupi kita daripada segala kaiban-kaiban yang ada pada diri kita. Dan bukan kita berikan pada orang yang memuliakan kita dan yang sentiasa berterima kasih kepada diri kita. Itu pujian yang sebaiknya lah. Kalau banyak kita ni bagi pujian pada makhluk, banyak kita ni puji makhluk, beri pujian kepada makhluk di atas kebaikan-kebaikan makhluk beri pada kita. Tapi sebenarnya pujian yang paling hebat ialah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan saja dia beri rezeki pada kita, kan, kesihatan pada tubuh kita, malahan dia menutup segala kaiban-kaiban yang ada pada kita. Sehingga kan orang menganggap kita ni orang-orang yang baik, orang yang bagus dan sebagainya. Baik. Seterusnya kita sambung tu. Orang awam maupun orang khusus mohon perlindungan dan penutupan daripada Allah. Orang awam memohon kepadanya Allah kerana takut keaiban mereka terbongkar. Nampak? Orang awam memohon kepada Allah Ta'ala supaya kerana apa? Kerana takut keaiban mereka terbongkar, supaya mereka tidak jatuh pada pandangan manusia, pandangan orang ramai. Manakala orang khusus berdoa kepada Allah Ta'ala agar mereka tidak terjerumus ke dalam maksiat, supaya mereka tidak jatuh pada pandangan Allah Azza wa Jalla. Itu orang khusus. Tentang nak jadi orang awam ke orang khusus? Memanglah daripada sudut lain kita ni semua orang awam, betul tak? Daripada sudut lain lah.
Tapi daripada sudut yang lain pula, kita ni ada orang awam daripada sini. Maksud awam khusus ni orang dalam konteks ibadah lah. Masuk usul awam ini daripada sudut ibadah. Kita ni orang awam ke atau orang khusus? Masing-masing lah, tahulah kedudukan diri masing-masing lah. Macam tu. Kadang-kadang kita pun tak tahu aku ni ustaz orang awam ke orang khusus. Tak tahu pun. Biasa yang menilai ni orang lain. Orang lain yang ilmu, yang golongan-golongan yang agama yang hebat-hebat ni, mungkin dia lebih tahulah. Kita ni orang awam pun atau khusus. Baik, seterusnya, walaupun keadaan sedemikian adalah dituntut supaya manusia berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memperolehi penutupan yang dinyatakan di atas. Nampak? Walaupun kita ni tak kisahlah orang awam ke, orang khusus ke dan sebagainya, kita kena lazimkanlah amalkan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menutup segala kaiban-kaiban dan juga kelemahan-kelemahan kita. Macam tu. Dan jangan kita terjumus dalam melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Antara sunnah Allah Ta'ala hikmahnya ialah keaiban dan kesalahan hamba-hambanya dan menjadikan perkara itu sebagai termasuk dalam syariatnya Allah. Ini antara sunnatullah. Antara sunnah Allah dan hikmahnya Allah Ta'ala tadi, dia sentiasa menutup kesalahan hamba-hambanya. Dia tak bongkarkan kesalahan hamba dia. Tapi yang suka membongkar kesalahan ni biasanya manusia lah. Betul tak? Manusia lah suka membongkar kesalahan orang lain, membuka kaiban orang lain. Sedangkan dalam konteks mukmin ni, sesedara mukmin ni, antara peranan orang mukmin ni ialah menutup kaiban sesedara yang lain. Jangan dibuka-buka kaiban. Kalau kita rasa ke kawan saudara kita tu ada buat ke benda tak elok ke, bagilah nasihat pada dia, bagi nasihat, bagi tunjuk ajar sebagainya. Kerana hak muslim antara muslim tu antaranya ialah menutup kaiban saudara yang lain. Kalau sebut dalam hadis tu ada 5 hak muslim. Antaranya ialah apabila kamu berjumpa dengan dia, naklah bagi salam. Iza laqitu fasallim alaih, kan? Bila berjumpa naklah bagi salam. Kemudian apabila dijemput, apabila dijemput maka kita memperkenankan jemputan dia. Kemudian apabila diminta bagi nasihat, maka kita bagi nasihat. Apabila dia sakit, maka kita ziarah dia sakit. Apabila dia mati, maka kita semayangkan jenazah dia, lepas tu iringkan dia ke kubur dan sebagainya, dan doakan dia, kan? Itu adalah hak-hak muslim lah. Dan sebenarnya muslim ni bukan itu aja, banyak lagi hak-hak muslim. Hak-hak ketika bersahabat dengan orang lain dan sebagainya. Dalam kitab Bidatul Hidayah tu kan ada, kalau tuan-tuan mengaji kitab Bidatul Hidayah kan, di bahagian belakang tu hak dengan orang kata sesedara muslim. Ada hak seorang muslim, ada kan? Ada. Cikgu ada bawa kan? Siapa ada mengaji Hidayah ni, Imam Ghazali tu kan? Itu ada kat bawah belakang tu. Hak-hak sesama muslim, hak dengan orang kita kenal, dengan tak kenal pun ada kat belakang tu. Macam tu. Saya ngajar kitab tu kat mana lupa dah. Kita kat masjid Surau Datuk Kelana, Ampangan. Surau Datuk Kelana, Ampangan. Dua kali dah. Selalu kali ni COVID ni cutilah Ustaz. Macam mana COVID kan? Tak cutilah. Semban cuti. Baik. Seterusnya, walaupun keadaan walau apapun adalah dituntut kepada manusia supaya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memperoleh penutupan yang dinyatakan di atas. Antara sunnah Allah dan hikmahnya ialah menutup keaiban dan kesalahan hamba-hambanya dan menjadikannya perkara itu sebagai termasuk dalam syariat Allah Ta'ala. Ia menggalakkan kita melakukan penutupan
Sabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa menutup kaiban orang mukmin, nescaya Allah Ta'ala menutup kaibannya di dunia dan juga di akhirat. Nampak? Siapa menutup kaiban sesaudara dia, maka Allah Ta'ala menutup kaiban dia besok di akhirat lah. Tetapi kalau seandainya perkara kemungkaran itu kata dah teruk, dah teruk perkara kemungkaran ni dan diberitahu kepada pihak berkuasa kan, berkuasa wajiblah mengambil tindakan. Kalau seandainya tidak ada aduan kepada pihak berkuasa, tak adalah ambil tindakan. Tak perlu ambil tindakan. Kalau dah diadukan, bagi yang berkuasa dah tahu dah, oh ni kemungkaran ni maksiat, minum arak kan, berzina dan sebagainya, wajiblah mengambil tindakan. Tak boleh kita diamkan benda tu dah. Sebab kalau diamkan, sudah tentu akan banyak lagi lah perkara-perkara lain yang kemungkaran yang akan berlaku. Apa lagi tuan-tuan? Allah Ta'ala minta manusia menutup kaiban dirinya dan juga kaiban orang lain, dan mewajibkan mereka menutup kaiban tersebut pada setengah keadaan. Perhatikanlah hal keadaan orang ramai hari ini. Anda dapati keadaannya adalah sebaliknya. Nampak? Kalau kita lihat pada suasana zaman sekarang kan, zaman IT, zaman dunia tanpa sepadan ni, kita tengoklah dalam media sosial dan sebagainya kan. Nampak? Jadi sesaudara kita yang kadang-kadang membuka kaiban saudara kita yang lain. Jadi pada benda tak tahu, jadi akhir tahu. Nampak tak? Jadi tak dapat kita nak. Dunia sekarang ni cepat kilat. Dunia tanpa sepadan, cepat kilat. Kejap aja kan, benda tu dah tersebar. Sebabnya bila kita nak menyebarkan sesuatu berita, maka kita pastikan benda tu adalah benda-benda yang sahih. Benda sahih, benda betul, barulah kita sebarkan. Kalau tak betul, tak payahlah. Diam je lah. Diam lebih baik. Tak? Diam lebih baik daripada kita menyebarkan berita yang tidak tahu sahih atau tidak sahih. Macam tu. Kemudian orang yang melihat kaiban saudaranya, tidak menutupnya, bahkan disebarkannya kepada umum. Ini dunia zaman sekarang. Jika dia tidak menemui kaiban pada saudaranya itu, dia berusaha mencipta kaiban tersebut, kecuali orang yang dirahmati Allah Ta'ala sahaja. Nampak? Kalau ada berita suatu benda berita, orang akan semua cuba akan korek rahsia lah. Contohnya berlakunya kes pembunuhan. Orang akan cuba korek rahsia siapa pembunuh tu kan. Kalau dah keluar nama pembunuh tu, dia akan cuba korek lagi kan. Buka FB dia, cari FB dia. Lepas tu sebarkan kaiban, kutuk tu, kutuk ni. Sedangkan benda tu belum, baru orang tu, kadang orang tu baru ditangkap aja, belum pun jatuh hukum lagi. Tak? Baru ditangkap, dituduh, disyaki, tapi dia punya kemarahan orang ramai tu dah teruk, maki hamun kan, kutuk sana kutuk sini dalam media sosial dan sebagainya. Sedangkan orang tu tak tahu lagi salah ke tak salah ke kan, tak jatuh hukum lagi kan. Itulah apa yang berlaku zaman sekarang ni. Sebabnya kita punya kena kawal sikit. Jari kita, tangan kita kena kawal. Zaman sekarang ni orang tak bercakap, tapi orang menulis. Dia menaip, dia menulis dalam media sosial. Dia tak bercakap pun, suara tak keluar pun, tapi menulis. Yang kadang-kadang menyakitkan hati kan, menyakitkan hati kita. Dan imam tak datang masjid surau, mulalah kutuk dalam hati. Imam tak datang sembahyang tak ada imam, tak ada Bilal, mulalah kutuk, pompa. Dia tak tahu haji tu sebenarnya imam tak sihat ke apa ke, dia tak tahu. Itulah yang berlaku. Soalnya sekiranya Allah Ta'ala mendedahkan segala kaiban anda kepada orang ramai, sudah tentu anda tidak akan menemui seorang pun yang sanggup memuji dan mengucapkan terima kasih kepada diri anda. Faham? So kalau seandainya Allah Ta'ala mendedahkan segala kelemahan-kelemahan kita, kaiban-kaiban kita ni kan, di depan orang awam, di depan orang awam, sudah tentu tak ada siapa nak puji kita pun.
Kutuk adalah, betul tak? Maki hamun adalah. Malahan anda tak akan menemui orang yang bercakap tentang perkara-perkara yang baik tentang diri anda. Semua akan cakap benda buruk pada kita. Anda tidak akan menemui lagi sebarang manusia yang menyanjung dan memuliakan anda. Sehubungan dengan itu, manakah dia sanjungan yang layak dimiliki oleh anda? Sebenarnya sanjungan dan pujian itu adalah hak, hanyalah berhak kepada Allah Ta'ala sahaja. Kerana dialah yang menutup keaiban anda daripada terbongkar kepada orang awam, kepada orang umum, dan juga menutup hati anda daripada rasa ingin melakukan sesuatu maksiat. Dialah yang menutup. Sebabnya kena banyakkan buat pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian dan sanjungan kepada Allah. Macam tu. Sehubungan dengan itu, Syekh Ibn Athaillah menyatakan dalam dia punya matan tadi, kata-kata hikmah itu, dia kata man akramaka innama akrama fika jamilus sitri falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wasyaraka. Maksudnya, kalau ada orang memuliakan anda, sebenarnya dia memuliakan baiknya penutupan Allah Ta'ala pada diri kita. Seandainya yang orang mengetahui keburukan yang anda sembunyikan, sudah tentu dia tidak memuliakan anda. Oleh itu, pujian adalah hak zat yang menutupi anda, itu Allah Ta'ala lah, dan bukan orang yang memuliakan dan berterima kasih kepada anda. Bukan kita berikan pujian itu kepada orang yang memuji kita, tapi sebenarnya pujian itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala, berikan pujian kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian nombor 115. Apa 115 tersebut? Dia kata Allah Ta'ala adalah pemberi nikmat, Al-Mun'im. Al-Mun'im, Mun'im adalah pemberi nikmat. Mim nun ain mim, Mun'im. Mun'im ni salah satu daripada nama Allah kan. Okay? Dia yang memberikan nikmat. Jadi dialah yang paling hak untuk kita puji. Dialah yang berhak dipuji, baik di peringkat awal maupun di peringkat akhir, baik dalam bentuk zahir ataupun dalam bentuk batin. Sama ada zahir ke batin ke, kita puji kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang anda adalah orang yang cerdik dan punya bakat sebenarnya jadi yang luar biasa. Anda dipuji disebabkan kecerdikan dan juga bakat yang ada pada diri anda. Soalannya, siapakah yang mengacuankan anda dengan acuan cerdik dan berbakat itu? So, siapa yang mengacukan kita? Siapa yang mendidik kita? Siapa yang bagi anugerah pada kita? Maka kita jadi orang cerdik, kita jadi orang berbakat. Orang kita ada kelebihan itu, kelebihan ini dan sebagainya. Sedangkan anda pada masa tersebut hanya dalam bentuk janin. Asalnya kita dulu semua ni dalam keadaan janin kan, bayi yang kecil. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang membentuk kepintaran dan bakat manusia adalah juga Tuhan yang memberi rezeki dan menemukan ajalnya. Siapa yang membentuk kita? Kalau bukan Allah Ta'ala. Kalau bukan rezeki Allah Ta'ala bagi pada kita kebijaksanaan, kita pun tak pandai mana pun kan, tak cerdik mana pun. Tapi dengan ilham Allah Ta'ala kepada kita, kekuatan Allah Ta'ala kepada kita kan, anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, bagi kita jadi orang cerdik. Bila jadi orang cerdik, kita pun sombong, kita pun ego. So yang kita betul, kita rasa pendapat kita je betul, pendapat orang lain semua tak betul kan. Ini pun satu sifat ego. Baik, kemudian apabila anda melihat manusia memuji kedudukan anda, hendaklah anda pulangkan pujian itu kepada pihak yang mencipta anda. Berapa banyak manusia terjerumus ke dalam kesalahan. Sekiranya kesalahan tersebut diketahui umum, sudah tentu akan jatuh martabat dan juga maruah dirinya. Allah Ta'ala telah mengelakkan layanannya pada kita dengan menjadikan kesalahan-kesalahan kita lakukan tidak tersebar kepada umum. Nampak tak? Kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di sebalik daripada orang ramai ni
Ketika kita duduk seorang-seorang kan, kadang-kadang kita ada buat kesilapan. Ada tak? Depan orang ramai kita tak berani buat kesalahan. Kita pijak semut pun tak mati depan orang ramai. Betul tak? Pijak semut pun tak mati depan orang ramai. Tapi belakang orang ramai pijak gajah pun mati. pijak gajah pun mati, pijak harimau pun mati belakang orang ramai kan. Macam itulah. Jadi kan Allah Ta'ala mengelokkan layanan pada kita dengan menjadikan kesalahan-kesalahan kita lakukan tidak tersebar pada umum. Allah Ta'ala meletakkan kita berada di tengah-tengah masyarakat, seolah kita tidak melakukan apa-apa kesalahan, malah menikmati pula kemuliaan dan kedudukan tinggi di kalangan mereka. Ya Allah, tak? Kerana Allah Ta'ala menaikkan mendapat kita, mendapat sanjungan pada orang ramai dan sebagainya, dapat pangkat, dapat kedudukan sebagainya kan, sehingga kan orang yang menganggap kita ni orang yang hebat. Kita dapat pingat tu, dapat pingat ni kan, macam-macam pingat dapat. Jadi orang menganggap kita ni orang yang baik. Macam itulah. Baik. Jadi kita jangan hanyut dalam pujian-pujian manusia. Persoalannya, kepada siapakah pujian dan sanjungan yang sepatutnya diberi? Kepada orang yang muji anda ke, atau pada Allah yang memberi nikmat yang awal dan juga yang akhir? Sudah tentu Tuhan yang beri nikmat pada anda yang awal dan juga akhir, kata Imam Ghazali. Nampak? Sepujian yang paling baik ialah pujian kepada Allah. Sebabnya kita kena banyak berfikir panjang. Jangan kita ni hanyut dalam keduniaan, hanyut dalam pujian-pujian dan juga sanjungan-sanjungan manusia. Sebabnya kalau kita orang kutuk kita, janganlah kita marah. Jangan, sebab pada kita ni ada kadang-kadang mengutuk dengan jawatan yang kita ada tu, orang kutuk kita. Apalah, tak guna kan, dapat pingat tu, pangat ni dan sebagainya, tapi pangai tak elok, janganlah kita marah kan. Share sebab. Baik. Orang yang muliakan dan berterima kasih kepada anda sebenarnya memulia dan berterima kasih kepada anda disebabkan tutupan Allah Ta'ala kepada anda itu. Pada akhirnya, kepujian itu semuanya kembali kepada Allah Ta'ala juga. Baik, kemudian kita masuk sikit lagi. Syekh Ibn Athaillah menyatakan lagi, dia kata, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laysa zalika illa maulaka al-karim khairu man tashabu ayyatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Apa maksudnya tuan-tuan? Sahabat sejati ialah orang yang mengetahui aib anda. Sahabat sejati, kawan sejati ni siapa? Sahabat sejati ialah orang yang mengetahui aib kita. Sahabat yang begitu tidak ada kecuali Tuhan, Allah yang maha mulia. Sebaik-baik orang yang anda ikuti, ini guru, adalah orang yang memerhatikan anda. Maksudnya melebihkan anda daripada orang yang lain, bukan kerana sesuatu yang anda berikan kepadanya, bukan kerana sesuatu yang anda berikan kepadanya. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laysa zalika, padahal kita bukan begitu. Laisa bizalika illa maulahu, tiada demikian tadi kecuali Allah Ta'ala yang mulia yang lebih tahulah. Dia lebih tahu aib kita. Khairu man tashabu man yatrubuka illa li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baik orang yang anda ikuti, ini guru, adalah orang yang memerhatikan anda. Maksudnya, maksud mematikan ini ialah melebihkan anda daripada orang lain, bukan kerana sesuatu yang anda berikan kepadanya. Bukan. Baik, apa maksudnya tuan-tuan? Sahabat yang hakiki ialah orang yang bersahabat dengan anda semata-mata kerana anda. Itu dikatakan sahabat hakiki lah. Mana bersahabat ikhlas lah, ikhlas. Bukan kerana tengok kedudukan kita, pangkat kita, kecantikan kita kan, kebagusan kita dan sebagainya. Bukan dilihat daripada sudut itu.
Sahabat hakiki ialah orang yang bersahabat dengan anda semata-mata kerana anda. Sahabat seumpama ini kalau melihat sesuatu kaiban dan kekurangan pada diri anda, tidak akan menjejaskan asas persahabatan dan ukhuwah yang dibina dengan anda. Inilah dia kesempurnaan dalam bersahabat dan berukhuwah. Persahabatan yang disertai dengan nasihat. Apa? Persahabatan yang disertai dengan nasihat. Itu sahabat yang baik. Sahabat baik ini sentiasa bagi nasihat. Kemudian selalu bagi tunjuk ajar. Kemudian dan berpesan dengan kebaikan dan kesabaran. Dan mengekalkan hukum hakam agama. Tetapi adakah kita menemui seorang manusia yang begini kedudukannya? Adakah kita dapat bersahabat dengan sahabat orang macam tu? Ada tak? Kadang-kadang mungkin ada kan? Ada. Mungkin kadang tak ada. Tahu tak? Time kita banyak duit, dia sahabat kita lah. Kita banyak duit, dapat duit pencen, dekatlah dengan dia. Dia dekatlah dengan kita. Bila duit dah habis kan, tak adalah dah. Jauhlah dia. Itu bukan sahabat nama dia kan? Bukan sahabat. Sahabat ni sama ada kita ada duit ke, tak ada duit ke, tetap sahabat. Kalau dia ada duit, dia bantulah kita. Kalau kita pula ada duit, kita pula bantu kita. Minta bantu dia. Itu dia katakan sahabat. Banyak orang kadang-kadang salah memilih sahabat. Bila salah memilih sahabat, maka sahabat makan sahabat. Kawan makan kawan. Kawan makan kawan. Banyak berlaku begitu. Sebabnya kita kena berhati-hati ketika bersahabat. Bersahabat baik. Betul tak? Lalas lupa tengok membunuh kan. Sahabat itu yang sahabat ni membunuh sahabat balik. Sahabat membunuh sahabat. Betul kan? Sahabat membunuh sahabat. Anak membunuh ayah. Anak membunuh ibu. Anak membunuh ibu. Ibu membunuh anak. Ada juga gitu. Okey. Baik. Persahabatan yang sertai dengan nasihat ni dekat sahabat baiklah. Persahabatan yang disertai dengan nasihat, ada tunjuk ajar, ada berpesan dengan kebaikan, sabaran, mengekalkan hukum agama. Itu dia katakan sahabat. Tetapi adakah kita menemui seorang manusia yang begini kedudukannya? Antara hak-hak ukhuwah yang khusus ialah seseorang menutup pandangan matanya daripada menyentuh keaiban-keaiban saudaranya untuk disebarkan pada umum. Di samping bersedia untuk memperbaiki keadaan saudaranya itu. Pak, dia sentiasa menutup keaiban-keaiban saudaranya. Dia tak ceritakan keaiban itu. Walaupun mungkin ada orang lain menceritakan keaiban dia. Kita bersahabat dengan si A. Kita memang sahabat rapat dengan si A. Kemudian kita pergi berjumpa dengan si C. Si C menceritakan keburukan sahabat kita tadi. Kita dengar cerita daripada si C. Adakah kita perlu menceritakan pada si A? Sedangkan si A sahabat kita. Sudah tentu kita tak menceritakan. Kan? Kita tak cerita pada dia, tetapi kita ceritakan benda-benda baik dan kita minta dia berubah. Buat perubahan dalam dirinya. Tingkatkan perubahan dalam dirinya. Gitu. Baik. Saudara yang sebenar ialah orang yang bersaudara dengan anda pada Allah dan kerana Allah. Ini saudara sebenar. Saudara sebenar ialah orang bersaudara dengan anda kerana Allah dan pada Allah. Sekiranya ia menemui anda sebarang kekurangan, dia akan mengorbankan tenaganya bagi memperbaiki keadaan anda tadi. Dia korbankan masa dia, kedudukan dan sebagainya, perbaiki. Minta sahabat tadi perbaiki dirinya. Dia tak ceritakan keburukan sahabat tu, dia tak cerita. Tapi minta sahabat itu perbaiki dirinya. Ubahlah sikap dia, perangai dan sebagainya. Baik. Kemudian di samping menutup kaiban tersebut daripada diketahui oleh orang lain. Adakah wujud lagi saudara itu seperti ini pada hari ini? Masih terdapat seorang sahabat? Masihkah terdapat seorang sahabat yang bersahabat dengan anda tetapi hatinya tidak berubah terhadap anda apabila mengetahui tentang keaiban-keaiban anda? Ada tak sahabat je tu? Kita bersahabat dengan seseorang, tiba-tiba terbongkar keaiban kita, tetapi dia tak melarikan diri pada kita lah. Dia bagi nasihat. Nampak?
Dia bagi nasihat, bagikan peringatan, tunjuk ajar dan sebagainya. Jangan lagi dia minta pada kita jangan lagi buat benda yang tak elok, kan? Itu sahabat yang baik. Bukannya melarikan diri ataupun dia menceritakan lagi, mencanangkan lagi keburukan kita tu. Canangkan lagi kan, dia perhebatkan lagi, mempanaskan lagi cerita. Jadi cerita tak panas, panas sekali cerita kan. Lagi sensasi lah cerita tu. Banyak sekarang kan. Jadi cerita tak sensasi, ditambah-tambah jadi lebih sensasi. Gitu. Baik, kemudian jawabnya dan keadaan sekarang ini amat sukar dicari sahabat seperti ini. Bahkan hampir-hampir tak ada dapati langsung. Sehubungan dengan itu, hendaklah anda bersama dengan Allah dan serahkan kepadanya segala jiwa raga anda. Tumpukanlah kepadanya Allah segala urusan anda dan jauhkan diri dan jadikanlah dirinya sebagai sahabat sejati anda. So siapa sahabat sejati? Iaitulah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala lah sahabat sejati kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Allah, ya Tuanku, engkau lah sahabat di dalam musafir. Wallahu alam. Sampai situ dah. Okey, kita baca kitab Kekeluaran Ummah. Ini jawapannya. Muka surat berapa tuan? 234. Okey, insya-Allah 2 3 4. Okey, Syekh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah. Betul tak? Dalam pembahasan apa ni? Bab tahlil kot. Pahala doa, bacaan Quran, tahlil dan sedekah kepada orang mati kan? Okey. Habis lagi. Jadi B Syekh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah menyatakan bahawa pahala amalan orang hidup kepada orang mati, sampai pahala orang hidup kepada orang mati. Syekh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah adalah antara rujukan golongan yang menolak pendapat sampainya pahala amalan orang hidup kepada orang mati. Dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau berkata, orang berkata ini banyak orang berpendapat beginilah. Dia pakai pendapat Ibn Qayyim Az-Zawjiyah. Kan? Dalam berkata ni kata tahlil bid'ah, semua bid'ah lah. Dia pakai pendapat siapa? Syekh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah. Jadi adakah Syekh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah berpendapat begitu? Ni persoalannya. Baik, kita lihat dalam kitab dia. Dalam kitabnya Az-Ruh, dalam bab ruh, muka surat 143, beliau berkata, Al-jawab al-jayyid indi ayyuqalu al-insan bisa'yihi wa husni asyratihi iktasaba asdiqa'a wa awlad al-awlad wa nakahal azwaj wa asdal khaira wa tawaddada ila nas fatarahamu ilaihi wa ahdau lahu al-ibadah kana zalika asaru sa'yi. Jawapan yang baik bagiku tentang kepahaman daripada surah An-Najmi ayat 39 bahawa manusia dengan usia sendiri dan kerana bagus pergaulannya dengan orang lain akan mempunyai ramai kawan, melahirkan keturunan, mengahwini perempuan, berbuat kebaikan dan menyayangi orang lain. Sebab itulah maka mereka juga mengasihi dan menghadiahkan pahala ibadah kepadanya ketika dia meninggal dunia. Maka itu semua adalah kesan daripada usaha baiknya ketika masih hidup. Hidup. Jadi Syekh Ibn Qayyim Az-Zawji juga telah membicarakan panjang lebar tentang sampainya pahala amalan-amalan dihadiahkan kepada si mati. Beserta dalilnya menyatakan dalam kitab Ar-Ruh yang sama. Di muka surat 152 159. Apa dia kata? Adapun membaca Quran dan menghadiahkan pahala kepada si mati secara sukarela tanpa mengambil upah
maka ia sampai kepada si mati sebagaimana pahala puasa dan juga pahala haji. Pahala puasa dan juga haji. So maknanya bukanlah Ibnu Qayyim maknanya menolak. Banyak orang berpegang pendapat Ibnu Qayyim. Kan menyatakan bahawa tahlil bid'ah, kan tu bid'ah, ni bid'ah dan sebagainya. Tapi adakah pendapat begitu? Jadi kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Ruh ni, maknanya tidak. Tak ada, maknanya dia pun menyokong. Dia kata sampai, tak ada masalah pun. Kan? Kadang di kalangan orang-orang ni tertentu ni, kadang dia mengambil sebahagian pendapat Imam Zawji. Sedangkan ada lagi pendapat yang lain daripada dia juga. Nampak? Dia hanya mengambil pendapat yang menolak aja. Yang tak menolak dia tak ambil. Tahu tak? Yang tak menolak dia tak ambil. Dia kena ambil. Jadi tengoklah semua dalil-dalil sebut. Jangan ambil dalil separuh aja. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Ruh surat 143 dan 152-59 tu menyatakan bahawa sampai. Oleh sebab itu maka mereka juga mengasihi dan menghadiahkan pahala ibadah kepadanya jika dia meninggal dunia. Maka itu semua adalah kesan daripada usaha baiknya ketika masih hidup. Kemudian 152-159 tadi, adapun baca Quran dan menghadiahkan pahala kepada semati secara sukarela tanpa mengambil upah, maka ia sampai kepada semati sebagaimana pahala puasa dan juga pahala haji. Jadi pendapat lainlah ini belakang. Kemudian bagaimana pula pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi membenarkan sampainya pahala bacaan Quran dihadiahkan kepada si mati. Beliau membawa beberapa riwayat hadis tentang pahala baca Quran yang dihadiahkan kepada mayat ataupun si mati sampai kepadanya seperti dalam kitab Ahkam Tamanni Al-Maut. Ahkam Tamanni Al-Maut. Tamanni. Baik, seterusnya surat 74-75. Kemudian kubur pula. Kita lihat tentang hukum kubur. Okey, apakah hukum menabur bunga atas kubur? Kan banyak kita ni tabur bunga kan, lepas dia meninggal dunia tabur bunga kan. Dah selesai, dah tahliah arwah semua, kita ambil bunga tu tabur. Baik, hukum menabur bunga atas kubur selepas pengkebumian. Soalan, apakah hukum menabur bunga atas kubur selepas daripada pengkebumian? Jawapannya apa? Ia dibolehkan. Malah selain daripada bunga, pelepah atau ranting-ranting yang basah dan segar juga boleh digunakan. Dalilnya itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ini kerana semua makhluk termasuk haiwan dan semua bertasbih pada Allah. Allah Ta'ala sebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit dan bumi semuanya sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi semua bertasbih. Keterangannya dengan menabur bunga di atas kuburan adalah diharapkan agar dia boleh memberi manfaat kepada mayat dengan berkat tasbih. Berkat tasbih oleh bunga-bunga tersebut kepada Allah. Berkat pada tasbihnya yang hidup lagi lah. Yang mati tak ada kan. Yang hidup je segar-segar kan. Okey. Yang bunga, pelepah atau ranting-ranting yang basah dan segar semua boleh digunakan. Baik, kemudian apa lagi? Hadis. Mana dalil lagi? Hadis Hadis daripada Ibnu Umar. Mara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihaitin min khitanil Madinah aw Makkah fasami'a sautu insanaini yu'azzibani fi kuburihima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabirin. Summa qala kana ahduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamsi bin namimah. Summa da'a bi jaridatin fakassaraha kisrataini fawada'a ala kulli kubrin minhuma kisratan. Faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadza?
qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la'allahu ayukhaffifa anhuma malam taibasa. Apa maksudnya tuan-tuan? Mara Nabi SAW, Nabi satu hari lalu bihaitin min tatil Madinah, lalu pada satu kuburan daripada kuburan Madinah, atau Makkah ataupun Makkah. Fasabi'a sautu insana, ini tiba-tiba Nabi mendengar suara dua insan, dua manusia, dua mayat, dua jenazah lah, kan? Yu'azzibani fi kuburihima, diazab kedua dalam kubur, diazab, kan? Penghuni kubur tu diazab, ada dua penghuni kubur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzibani wa man yu'azzabani fi kabirin, diazab keduanya dan tiada diazab keduanya fi kabirin, bukan kerana dosa besar, Jadi dua jenazah itu diazab, dua mayat itu diazab, tetapi dia bukan diazab kerana sebabkan dosa besar. La yu'azzibani fi kabirin summa qala kana ahaduma la yastati fi bali. Kemudian berkata ia adalah salah seorang pada keduanya tadi, la yastatiru min baulihi, dia tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Kan, salah seorang pada keduanya azab kerana tidak menutup aurat ketika membuang air kecil. Maknanya mungkin orang kecil berkata-kata lah ni, kan, kemaluan nampak. Orang tengok kan ada jenis kencing tepi jalan. Terkencing kan, dia main pancut dia tepi jalan. Tahu tak? Biasa lelaki lah. Lelaki lah kan. Itu. Tapi ada juga kadang perempuan. Ada juga. Tahu tak? Ada juga. CCTV terakam. CCTV terakam. Perempuan buang air tengah jalan. Ada. Dalam YouTube juga. Kan? Tapi bukan di Malaysia lah. Bukan di Malaysia. Negara di luar negara lah. Macam tu. Kan? Baik, kemudian dia terakam di buang air tengah jalan. Lalu tak? Baik, kemudian jadi salah seorang pada keduanya diazab kerana tidak menutup aurat ketika membuang air kecil, dan seorang lagi dia ni melaga-lagakan orang lah. Wa kana al-akhar yamshi bin namimatin, seorang lagi dia suka mengadu domba, melaga-laga batu api lah sehingga orang bergaduh. Okey, summa da'a bi jaridatin, kemudian Nabi SAW meminta pelepas tamar. Jaridah ni pelepas tamar. Nabi minta pada sahabat carikan pelepas tamar. Maka sahabat mencarilah. Fakassarha, maka lalu Nabi pun memecahkan akan pelepas tamar itu kisratan ni, dua pecahan. Maknanya patahkan dua. Fa wada'a ala kulli qabrin minhuma, kemudian Nabi meletakkan atas kubur. Letakkan atas kubur. Satu kubur ni, satu kubur ni lah. Kemudian faqila lahu ya Rasulullah, lalu dikatakan baginya Rasulullah, lima fa'alta haza, kenapa engkau buat begini ya Rasulullah? Sahabat tanya, kenapa kau patahkan pelepas kamar itu, letakkan atas kubur itu? Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun menjawab, la'allahu ayukhaffifa anhuma, semoga dia akan meringankan akan azab keduanya. Nampak? Semoga dengan pelepas tamar yang dipatah oleh Nabi tadi, kan, akan meringankan azab keduanya malam taibasa, selama mana dia tidak kering. Selama mana dia tidak kering, selama mana belum kering, selama itulah. Jadi mungkin dia boleh membantulah kepada jenazah tadi, si mati terdapat dalam kubur. Baik. Kemudian pendapat ulama daripada kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah di muka surat 196 disebutkan bahawa istanbata al-ulama min risihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jaridataini ala qabri rasa asjar warayahina walam yubayyinun kaifiyatahu, lakinna fi sahih innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam gharasa fi kulli qabrin wahidatan fayashmala al-qabra kullahu
Fayahsulul maqsud bi ayyi mahallin minhu. Na'am. Akhraja Abdu ibni Humaidin fi musnadihi annahu sallallahu alaihi wasallam wada'al jarida ala qabri inda ra'sil mayyit fi qabri. Maksudnya apa tuan? Para ulama beristinbat. Istanbata mana istinbat? Istanbata ulama. Para ulama istinbat tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencacak dua pelepah tamar di atas kubur. Untuk bolehnya mencacak pokok dan bunga, tetapi mereka tidak menerangkan caranya. Walaupun begitu, dalam sahih disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencacak satu cacakan pada setiap kubur, maka bolehlah diambil pelajaran. Ia merangkumi semua bahagian kubur. Maka tujuan yang boleh diambil padanya adalah di mana-mana bahagian kubur pun boleh. Abdul bin Humaid meriwayatkan di dalam musnadnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pelepah di atas kubur di sisi kepala mayat di atas kubur itu. Okey, sebenarnya dalam konteks mencacak ni tak kisahlah mencacak macam mana kan. Ataupun nak letak pun letaklah macam mana. Letak ke tepi kubur ke, tengah kubur ke, pangkal kubur ke kan. Kepala ke, bahagian kepala tak kisah. Tapi kalau ikut pada Abdul bin Humaid tu, dia kata Nabi meletakkan pelepah tu di atas kubur di bahagian kepala mayat. Letak bahagian kepala lah. Tu pun kalau ada ruang lah kat bahagian kepala tu. Kalau tak ada ruang macam mana pula je tu. Letak bahagian mana, tak kisahlah tuan-tuan letak kat mana. Jangan letak kat kubur dekat semak sudah. Letak apa tu, letak atas kubur aja tu. Itulah cara dia. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Akan datang kita lihat menjirus air di atas kubur pula. Bis. Ada pertanyaan tuan-tuan? Ya. Apalah ambil olehnya lah. Perbuatan tu tak betul lah. Perbuatan tu salah lah, mengambil orang punya kan. Kangkok ditogu orang. Kangkok orang dalam kubur tu togu kau pun ambil dia punya lah. Tu tak. Dia punya ada, kau punya carilah orang lain punya kan, carilah yang lain. Jadi perbuatan tu tak elok lah. Tak elok lah mengambil kayu daripada kubur orang lain. Carilah kayu lain. Okey. Jadi perbuatan tu salah, tak betul lah. Maknanya mengambil kayu daripada kubur orang lain, letak kat kubur kita, mak kita lah. Tu kan, kubur mak kita ke, kubur ayah kita dan sebagainya. Perbuatan tu tetap salah. Tapi kayu tu tetap dia boleh bagi tasbih kan. Tasbih kepada orang yang dalam kubur tu kan. Tapi perbuatan tu tetap salah jugalah. Sama jugalah macam kita yalah kan, mengambil satu benda yang contohnya mencuri air. Mencuri air yang disediakan untuk minum, tapi kita ambil untuk ambil wuduk. Tak? Air itu dah memang air itu diperuntukkan untuk minum sahaja. Tiba-tiba kita ambil air itu kita gunakan untuk berwuduk. Memanglah perbuatan wuduk tu okey, bagus, tak? Kerana kita nak solat kita perlukan pada air. Tapi air itu dah digunakan, dah diwakafkan untuk wuduk, untuk minum saja. Tiba-tiba kita ambil. Jadi perbuatan itu tetap salah lah. Macam tadi jugalah. Perbuatan itu tetap salah, mengambil daripada kubur orang lain. Mungkin dia punya anak dia ke ataupun sesiapa ke dah tanam, dah cacak kat kubur dia. Tiba-tiba kita ni jenis pemalas nak cari. Padahal kita ambil kayu tu letak kat kubur arwah mak kita, ayah kita dan sebagainya. Sebenarnya perbuatan tu tetap salah. Kan? Salah.
Tetap jadi tasbih lah. Dia tetap jadi tasbih. Tetap jadi tasbih. Cuma perbuatan tu yang salah. Macam tu. Macam mana? Yalah. Yang hidup ialah tangguh. Orang mati tangguh apa? Bukan aku ke? Aku tak mati tu. Macam tu. Yalah. Carilah sendirilah. Carilah kan. Bawa daripada rumah ke dan sebagainya. Itu yang paling baik kan. Tabur kan kat situ. Tak akan pecah kan. Bukannya payah sangat pun, betul tak? Okey, lain? Habis ya? Okey, habis. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa wa ala mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana hatta ya'alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.